Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again today in science class. For today, we will learn. We're still in topic about heat. Heat, or in Malay we call it haba. Haba. What is heat? You have learned at the last class the meaning of heat. I hope you still can remember what is the meaning of heat and what is the meaning of temperature. Okay, you can refer your textbook page 150. The temperature of the surrounding is constantly changing. The temperature of water also change according to the temperature of its surrounding. Suhu ni, temperature, suhu persekitaran, surrounding, suhu persekitaran kita ni dia sentiasa berubah. Kejap sejuk, kejap panas, kejap sejuk, kejap panas. Berubah suhu persekitaran. The temperature of water also changes according to the temperature of its surrounding. Jadi suhu air juga dia akan berubah. Kejap sejuk, kejap panas. Sebab apa dia berubah? Sebab dia mengikut persekitaran. Suhu air juga mengikut persekitaran. Okay, you can look picture here. The first picture here. It's cool. The temperature at 0 degree Celsius has reached the freezing point. Suhu pada 0 darjah Celsius kita namakan dia freezing point, takat beku. Okay? Freezing point ataupun takat beku. Takat beku. Macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu dia 0 degree Celsius? How we can know the temperature here is 0 degree Celsius? Do you remember how we measure the temperature? Yes, we are using thermometer. Using thermometer, we put thermometer here. This is the picture of thermometer. So the inside the thermometer, whether there is a mercury liquid or alcohol liquid, will be dropped until 0 degree Celsius. Dia akan jatuh sampai kosong dia. If there is 0 degree Celsius, it means the water has reached the freezing point. Takat beku. Takat beku maksudnya air batu. Air batu tu suhu dia sebenarnya 0 degree Celsius. Sebab tu kita nama dia takat beku. Bila 0 darjah Celsius dia, cecair akan bertukar menjadi pepejal. Air menjadi ais. And then after 40 minutes, what happened after 40 minutes? Okay? What happened after 40 minutes? After 40 minutes, I am comfortable at the temperature of 26 degrees Celsius. After 40 minutes, selepas 40 minit, bikar yang ada air batu ni diletak di tempat yang terbuka. Dia akan cair. Suhu daripada 0 degree Celsius and become 26 degree Celsius. Why it's happened? Okay, because the water also, the temperature of water changing. Suhu air ini berubah macam mana? Okay, dia berubah according to the temperature of its surrounding. Maksudnya dia berubah mengikut suhu persekitaran. Then number 2. Okay, this is number 1, and then this is activity number 2. And then the beaker we put at tuku kaki 3. We will using Bunsen burner, penunung Bunsen untuk memasak air. Okay, apa yang berlaku after 50 minutes? Okay, after 50 minutes, what will happen to the water temperature? What will happen to the water temperature after 50 minutes? It's hot. The temperature has reached the boiling point. Air ni mendidih. Air ni dimasak mendidih.
mendidih. Pernah tengok air mendidih kan? Air menggelegak. And then suhu meningkat, naik ke atas. Bacaan termometer akan menjadi 100 degree Celsius. 100 degree Celsius is boiling point. Boiling point ataupun takat didih. Takat didih. 0 degree Celsius is freezing point, takat beku. 100 degree Celsius is takat didih. Air yang menggelegak tu yang mendidih, kalau mak awak masak air mendidih, suhu dia sampai ke 100 darjah Celsius. Air yang mendidih suhu dia 100 darjah Celsius. Okay. This is how the changes the temperature of water. Kalau sejuk, air batu 0 degree Celsius, selepas beberapa minit, 40 minit, dia akan mengikut suhu persekitaran. And then bila kita masak dia, bila mendidih, dia akan berubah. Suhu dia akan lebih meningkat until the boiling point, takat didih. Based on the study above, ice can change to water when the temperature increase. Daripada aktiviti ini, ais akan boleh berubah menjadi air. Sebab apa? Apabila suhu meningkat. Suhu meningkat, dia ais akan cair menjadi air. When heating duration of water increase, the temperature also increase. Bila air ni dipanaskan dalam masa yang lama, suhu air juga akan meningkat, semakin meningkat. Kita panaskan semakin lama semakin meningkat, makin meningkat sampai 100 darjah Celsius di takat didih. Maksudnya kalau kita panaskan lagi ni 15 minit, contohnya kita panaskan lagi sampai 1 jam, adakah suhu dia akan naik lagi? Tak akan naik lagi. Suhu dia tetap 100 darjah Celsius. Sebab apa? Sebab this is the boiling point. Takat didih air mendidih, dia sampai 100 darjah Celsius, dia tak akan lebih lagi, tak boleh jadi 200 darjah Celsius, 300, tak boleh. Dia sampai 100 darjah Celsius sahaja. Okay. So I hope you can understand what is the meaning of freezing point and boiling point. The next one is water at room temperature. Air pada suhu bilik. What is the meaning of room temperature? Suhu bilik. Suhu bilik ni macam sekarang. Saya sekarang ni berada di suhu bilik. Macam awak sekarang ni, awak tengah duduk, tengah belajar. Maksudnya keadaan suhu di persekitaran, suhu dia tidak terlalu panas, tidak terlalu sejuk. Maksudnya selesa. Itu namanya suhu bilik. Yang sekarang, suhu sekarang. Water at room temperature. Okay. How does the temperature of water change when the hot water cool to room temperature? Macam mana suhu air panas ni dia berubah daripada panas kepada sejuk mengikut suhu bilik. You can look at this picture here. Before your textbook 152. This tea is still hot. I cannot drink it. Air teh ni panas, dia tak boleh minum pun lagi. Cuma pegang sudu saja, tapi sudu dia pun terasa panas juga. This tea is still hot. I cannot drink it. Dia tak boleh minum. This spoon is hot. Jadi murid ni cakap sudu ni pun panas. Bukan saja air panas, sudu pun panas. Sebab apa? Sebab haba tu dia mengalir ke arah sudu. Jadi dia pun tak boleh pegang. Tapi lama kelamaan, tiba-tiba air tu, the tea has become less hot. Jadi tadi panas. Ni panas sangat, tak pegang pun tak boleh. Tapi sekarang ni dia dah kurang panas. Maksudnya dah suam. Barulah dia boleh minum. Okay. Jadi how does hot water become cool? Bagaimana air yang panas ini tadi, tanpa buat apa-apa, tak ada letak air batu ke, tak ada apa, dia biar saja di atas meja, dia boleh jadi sejuk. Macam mana yang panas tadi dia boleh jadi sejuk? Actually the heat in the hot tea flows
to the metal spoon. Okay. Sudu yang haba daripada dalam cawan ni dia akan mengalir melalui sudu. Dia akan keluar mengalir melalui sudu logam. Sudu logam. The metal spoon become hot because it gain heat energy from the hot tea. Sebab apa sudu ni rasa panas? Sebab dia mendapat tenaga haba daripada air teh yang panas tu. Jadi dia dapat tenaga haba di situ. The heat in the metal spoon flow out to our hand when we touch it. Haba daripada metal sudu logam tadi menjadi haba pada sudu logam tu, dia mengalir kena dekat tangan kita bila kita sentuh. Itu kita rasa panas sebab dia mengalir daripada cawan okay. Cawan yang panas ni, air yang panas dia mengalir ikut sudu haba dia, dan kita pun pegang sebab tu rasa panas. And then our hand feel warm because it gain heat from the metal spoon. Tangan kita rasa panas sebab kita mendapat haba daripada sudu logam tersebut. The heat from hot water flow to the surrounding from a hot to cool area. Jadi haba yang dalam cawan ni sebenarnya dia dah pergi mana? Haba dalam cawan ni dia sudah keluar. Haba dan cawan ni dah keluar. Okay. Bagaimana? Dia keluar pergi surrounding, di persekitaran. Bila dia keluar maksudnya mengalir ke arah persekitaran dalam bilik. Sebab tu maksudnya daripada tempat yang panas, dalam ni panas, dia keluar ke tempat yang sejuk, lebih sejuk daripada dalam cawan ni, haba tu akan keluar. Jadi ini menyebabkan discourse hot water lose heat. Air panas ini kehilangan haba. Kita dah belajar tadi, when material lost heat, it will cool. Bila bahan kehilangan haba, dia akan menjadi sejuk. Bahan kehilangan haba menjadi sejuk. Okay. Jadi the hot water lose heat, kehilangan haba. Temperature will decrease, hilang haba, suhu akan berkurang. The temperature of the water will decrease until suhu air itu akan terus menurun sehingga dia sama dengan suhu bilik. Dia akan mengikut suhu bilik ataupun suhu surrounding area, suhu persekitaran. Dia akan ikut sama je. Kalau suhu persekitaran panas, air itu pun akan panas. Suhu persekitaran dia sejuk, air itu pun akan sejuk. Dia akan sama dengan suhu persekitaran. Tapi kalau dalam bilik, kita bubuh cawan ni dalam bilik, dia akan ikut suhu persekitaran bilik, iaitu room temperature. Jadi kita boleh minum tanpa rasa panas. Okay. Jadi saya harap awak boleh faham apa maksud water at room temperature. Air pada suhu bilik, air daripada panas, macam mana dia boleh jadi sejuk. Air pada dia yang panas dia menjadi sejuk sebab air panas tadi kehilangan haba. Maksudnya dia keluar dari haba tu, keluar ke surrounding, di persekitaran, dan menjadi sejuk. So as a conclusion here, okay, the first one, a material become hotter when it's gain heat and become colder when it's lost heat. You must remember this. This is the keyword. Material hotter when it's gain heat. Bahan akan menjadi panas apabila menerima haba. And colder, menjadi sejuk when lost heat. Bahan menjadi panas bila menerima haba, dan menjadi sejuk apabila kehilangan haba. Material become hotter when it's gain heat and become colder when it lost heat. Ini kena ingat. Number 2, temperature is the degree of hotness or coolness of material. Suhu adalah darjah kepanasan ataupun kesejukan bahan. Okay? Darjah kepanasan atau kesejukan bahan. The third one, when hot water is left
unattended, the temperature of the water will decrease until is equal to temperature of the surrounding and remain constant. Apabila air panas kita biarkan, contohnya dibiarkan atas meja, okay, dibiarkan, air panas itu dibiarkan, and then temperature of the water, suhu air itu akan turun. Air panas tadi suhu dia akan turun sampai dia equal, sama dengan suhu persekitaran, dan terus kekal macam tu. Apa maksud dia? Contohnya macam air panas tadi, air panas dalam cawan awak letak atas meja dalam bilik awak. Lama-lama air panas tu tadi tak boleh minum, lepas tu kita boleh minum sebab lama-lama dia akan sejuk, suhu dia akan turun. Dan suhu dia akan turun, dia akan ikut suhu bilik awak dan tak akan turun lagi, dan tak akan naik, tak akan turun, tak akan naik. Dia akan constant ikut suhu surrounding. And then number 4, you must remember this one. Freezing point of water is 0 degree Celsius. So takat beku air 0 darjah Celsius. 0 darjah Celsius, 0 degree Celsius. Air batu tu 0 degree Celsius. Boiling point of water is 100 degree Celsius. Takat didih air yang mendidih ni 100 darjah Celsius. Okay, that's all for today. For today, I want you copy this conclusion in your books. Yeah. That's all for today. We meet again in the next class. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.